Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya hari ini, Aflin Syauqi, dapat berspontan lagi secara santai berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya nak tahu perasaan dia sekarang ni. Ramai orang tengah berborak di luar ni tentang apa perasaan Datuk Seri Anwar setelah apa yang sudah berlaku. So, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih Datuk Seri. Kan? Mula-mula sekali kita tengok lokasi kita ni, mungkin kita nak lokasi yang lebih santai, mungkin di tepi pantai. Kita tukar. Okey? Okey. So bayangkanlah kita di tepi pantai besar. Ini cita-cita saya daripada dulu, Datuk Seri. Daripada sebelum lockdown saya nak duduk tepi pantai. nak kena tiup angin. Ada cita-cita macam tu. Oh, tapi Port Dickson ada pantai. Ya. Kan? Selalu di pantai. Ya. So masa pergi Port Dickson tu ada duduk sat kat pantai, pandang laut. Pandang laut, jogging sedikit, tenang. Yelah. Tak betul macam kita nak gundah gulan. Itu soalan pertama sebenarnya pasal gundah gulana ni. Kita semua tahu apa yang telah berlaku baru-baru ni, iaitu yang di-Pertuan Agong telah memilih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dan kita ni golongan kawan-kawan semua memang sangat-sangat mengharapkan, kita orang yang mengharapkan sangat-sangat yang sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dinaikkan sebagai Perdana Menteri. Dan bila kita orang dengar, kita orang yang sangat depres sebenarnya. Macam kita orang macam tekanan yang sangat tak boleh diterima. Saya tahu ada kawan-kawan pergi Kelantan lah, pergi mana lah, membawa diri lah. Kan, yang macam rasa macam macam mana ni, tak dapat lagi kan. So kita kena tanya tuan punya badan sekarang ni. Pasal kita orang depres, pasal Datuk Seri nampak macam masih lagi relax, ceria. So macam mana ni? Kita orang ni tertekan ni sekarang ni. Dia gini, Aflin, manusia biasa tentu bila ada harapan, ada sedikit rasa kecewa. Betul. Tapi kalau kita lihat dalam kerangka lebih besar, yang kita nak bawa apa? Perubahan. Betul. Bukan nak gebut jawatan Perdana Menteri at all cost. Yes. Kalau itu cita-cita saya kompromi lah. Ya, betul. Mahkamah tutup. Duit nak bagi, betul. projek bagi, yang paling tak layak pun bagi dia menteri, jaga lingkup negara. Sebab itu saya kata kita tolansor, kita berkawan, kita rangkul semua, tetapi ada peraturannya. Betul. Saya tak sanggup gadai. Baik. Jadi kemudian tengok kawan-kawan sebanyak keluh kesah dan kecewa. Ada apa mesejnya? Mesejnya rakyat biasa itu tidak boleh diperbodohkan. Betul. Kamu angkat sesiapa pun kamu mau mengikut peraturan, tetapi rakyat tahu apa yang baik. Betul. Jadi harapan mereka itu beri kekuatan kepada saya. Jadi bila Aflin rasa sedih, saya rasa alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada orang yang masih waras, yang mau kebaikan bagi negara ni. Pasal ramai kita berharap akhirnya mandat rakyat dipulangkan kembali. Betul. Dan okay, we're back to democracy. Kan, okay. Dan apa yang berlaku adalah sebaliknya pada kita orang. It's still not the government yang kita pilih. Betul. So itu perkara asas. Kadang-kadang orang lupa. Ini perebutan, percaturan politik, persengketaan. Dia lupa bahawa rakyat dah buat keputusan. Kalau nak tukar, tunggu pilihan rakyat satu lagi. Nah, ini rakyat, keputusan rakyat adalah lantikan Perdana Menteri sementara, kemudian giliran Anwar. ya, betul. Kemudian dicantas semula. Jadi sebab itu saya pilih semalam, saya jalan singing in the rain. Itulah dia, sampai 50,000 naik TikTok punya followers tu. Okey, Datuk Seri, okey, kita borak sikit pasal itu dah kekentalan jiwa tu memang dah terkenal seantero Asia Tenggara dan dunia sebenarnya. Tapi di antara kami juga masih lagi rasa macam miss opportunity ada. Tapi bila duduk balik kita tengok mungkin ada juga hikmah dia. Kan? Dan apa pada pandangan Datuk Seri hikmah dia yang sekarang ni? Ya. Apa dia hikmah? Hikmahnya kita tidak berupaya bersekongkol atau menggadaikan prinsip sehingga mengorbankan kepentingan rakyat. Baik. Kemudian dipaparkan kenyataan sebenar sekarang. Orang-orang yang lama dengan rekod yang sudah kecundang
masih diangkat semula. Hmm. Kemudian tambah pula menteri-menteri, jawatan menteri, duta-duta, perdana menteri, yang kita tahu tidak ada dalam sepanjang setahun lebih itu rekod kerja Betul. atau sumbangan kepada negara. Betul. Guna duit rakyat, jaga kedudukan orang-orang ini. Rakyat ada dapat RM40 sebulan tambahan pun suka. Betul. Jadi sekarang ini pencerahan mendidik rakyat, ya, maknanya proses kalau Arab dia tawa'iyah, satu kesedaran, kebangkitan kesedaran. Kemudian nanti lagi mantan Perdana Menteri sebagai pengurusi Majlis Pemulihan. Dah gagal ekonomi, gagal COVID, nak pulih apa? Jadi yang dipaparkan kepada rakyat, dia rakyat tentunya cerdik. Jangan kita fikir rakyat ni tak boleh fikir semua. Betul. Dan pada rakyat, apa yang berlaku adalah musical chess. Di mana kerusi berubah aja, tapi semua orang masih the same players. Semua orang yang dahulunya dalam kerajaan #kerajaan gagal dulu berada di dalam #kerajaan gagal 2.0 ni. Pasal semuanya masih orang sama, kebanyakannya masih muka-muka sama yang berada di sana. So adakah pada kami ini macam penipuan pada kami? Pasal it's just tukar saja, oh ya, kepala ni tukar. Dan juga masa dahulunya, pada pandangan saya lah, bukan kepala saja yang buat keputusan, mesti yang bawah-bawah semua ada dia orang punya hand in dealing with matters. So your thoughts sekarang ni, pandangan Datuk Seri sendiri, yang di mana ni musical chess ni berlaku dan mereka semua masih lagi berada di situ, bukankah itu satu pembohongan kepada rakyat? Sebab tu kita guna istilah percaturan politik di kalangan golongan kaya dan berkuasa. Ya? Apa janji, siapa menteri, siapa GLC, siapa Timbalan Menteri, bukan dasar. Jadi dasar tak berubah. Ini pernah diungkap oleh pemikir sains politik, disebut ini concept of the rich and powerful. Jadi hanya percaturan itu. Dia tak peduli ni apa sentimen rakyat. Rakyat buat pilihan, kamu ketepikan. Kami atur dulu kepentingan kami. Jadi bagi saya tidak menyesalkan, tapi harus dimanfaatkan untuk membangkit kesedaran lebih meluas. Dan percayalah, kalau ini permainan dia tidak kekal. Kerana matlamat dia, nawaitu dia itu apa dia? Kerusi, keuangan, kontrak, kedudukan. Dia tak akan mudah puas hati. Akan bergelut ni. Dah ada petanda-petanda. Ya. Lagi satu saya rasa lah yang sedang membuat-buat di perasaan rakyat sekarang ni, soalan dia adalah, lepas ni kenapa aku perlu undi? Pasal dia orang duduk main sendiri-sendiri je. Kan, aku undi apa pun, bukannya ada orang ambil kisah pun. Apa yang aku nak, ada yang dia orang kisah. Kan, dia orang duk main aja. Perlembagaan, dia pusing-pusing kat situ. So, itu rasanya dah menjadi frustration. Ataupun rasa yang sangat macam, aduh, inilah dia rasa macam tertewas sendiri di dalam tu. Yang, adakah saya nak kena percaya, boleh percaya dalam demokrasi di negara ni? Kita kecewa dengan mereka. Betul. Ataupun mungkin anda mengatakan, wah, dalam Pakatan Harapan ada beberapa kelemahan. Saya tidak nafikan. Betul. Tetapi jangan kecewa dengan orang yang telah mengecewakan kita. Mustahil tidak ada harapan baru di kalangan pimpinan, sama ada yang sedia ada ataupun yang kalangan muda. Betul. Yang boleh memberikan satu pengharapan. Dan ini kebijaksanaan dalam sistem demokrasi. Betul. Tengok, kita coba, orang ini gagal, kita tukar. Ya. Jadi kalau kita tengok kelompok ini, kelompok maha kaya dan membolot harta dan menipu, maka kita singkirkan. Biar ada kematangan politik rakyat. Saya yakin sebenarnya. Dan ini berlaku. Kalau banding daripada 2004, 2008, 2013, 2018, ini kematangan rakyat tu meningkat. Betul. Ya. Betul. Dia gunakan macam-macam. Kalau naik Anwar, marah akan ditutup. Ya.
bahasa Melayu ke Islam, azan tak boleh, itu propaganda itu akan terusan. Tapi berapa ramai orang percaya? Macam kita Pulau Pinang dah habis azan, yang duk dengar, mungkin betul orang yang tidak lemah pendengaran dia, mungkin dia cakap benar, dia tak dengar azan. Di Selangor pun tak ada dengar, di Pulau Pinang pun tak dengar. Bukan salah dia, memang tak dengar. Tapi azan tu ada. Ada, ya, betul-betul. Okey, Datuk Seri, ada juga suara-suara di luar sana yang apabila pemilihan yang di-Pertuan Agong berpihak kembali kepada Perikatan Nasional, yang mungkin pihak pembangkang ni dah goyang. Maknanya mungkin ada internal perbalahan juga di dalam pihak pembangkang, tapi kita juga nampak setiap kali Presiden keluar dan juga ketua-ketua semua parti selalu bersama, kan. So apakah kebenaran sekarang ni di pihak pembangkang? Dia pembangkang ini memang semua parti-parti yang pembangkang, tetapi dalamnya induknya yang 90 lebih itu adalah Pakatan Harapan, Keadilan, DAP dan Amanah. Setakat ini pendidikan putusan itu muafakatnya kuat. Kenyataan bersama, rundingan dan kepimpinan diputuskan. Kemudian di kalangan yang pembangkang yang lain itu mungkin ada pandangan yang berbeza, tapi kita terus mengadakan perbincangan. Soal orang kata, oh ini dicalonkan orang lain nak ganti, ini biasa dalam politik ini. Baik. Saya bukan keturunan mesti menjadi ketua pembangkang. Saya pun tak nak menjadi ketua pembangkang lama. Betul. Saya nak pergi ke sana. Betul. Biarlah orang lain pula ambil ketua pembangkang. Saya dah bagi tahu nanti. Saya tengok kalau ada masa sesuai, saya pergi belah sana, parti yang sana. InsyaAllah. Dan yang di sini, silalah. Siapa yang jadi ketua pembangkang. Betul. Sekarang ni dah kira dah berdekad jugalah yang Datuk Seri memegang memegang peranan sebagai ketua pembangkang, kan. Itu soalan lagi yang Datuk Seri ada tak perasaan macam aduh, penatnya, letihnya, lamanya, kan. Perasaan Datuk Seri sendiri macam mana? Pasal orang di luar pun macam aduh, kita juga tak dapat. Ada macam mana dia masih lagi boleh go for it, kan? Ada sampai cakap isu ni adalah isu gila kuasa. Pada saya tak nampak langsung benda tu. Macam seperti Datuk Seri cakap, ini adalah orang yang pada saya lah satu orang yang betul-betul nakkan agenda rakyat diutamakan. So apa yang buat you masih go on? I know contohnya you lebih sesuai, lebih mungkin you rasa macam nak dengan family lah, apa tak payah nak fikir beban benda ni. Tapi apa yang membuat Datuk Seri meneruskan lagi? Afli rumuskan tadi, betul. Itu agenda rakyat. Kalau kita fikirkan membuat sesuatu seperti agenda perjuangan kita, ya, landasan Al-Quran, islah mastata'am, itu maknanya itu tanggungjawab kita. Betul. Ya, itu bila berhasil belum tentu. Kadang-kadang macam filem Hindustan, hero ni kena teruk betul. Ya, betul. Kemudian betul. Mudah-mudahan insya-Allah kalau begitu. Betul. Tetapi kalau kita rasa nak susah payah sedikit, tak boleh, dan banyak yang kecundang. Betul. Banyak orang yang bergegar-gegar pidato dia, bawa perubahan, kemudian bila kena ugut, atau dia buat beberapa kesilapan, atau disuap sedikit, diduriankan. Diduriankan, terbalik. Kita saksikan begitu. Ya, betul. Jadi bagi saya tidak aneh. Mengecewakan, ya. Orang yang yang nampak hebat tetapi kecundang. Betul. Ini satu ujian kepada anak-anak muda. Betul. Anak-anak muda bahawa dia harus tahu kalau dia mau istiqamah dalam perjuangan, dalam landasan, tak peduli sama ada janggut atau ada serban ataupun pakaian biasa, ya, yang penting itu ialah jiwa dan semangat yang kental. Iya. Itu yang menjadi tanda tanya sekarang ni. Apakah yang meneruskan kekentalan tu, kan? Ada tak family macam dah lah bang? Macam tu. Ada. Saya syukur nak kata tu tidak.
tidak untuk menokok nambah, tapi kalau Aziza atau anak-anak, ya paling tidak dia kata kita rehat sekejap atau kita dengan family sekejap, kita bincang, itu ada. Tapi kalau nak kata kita undur ataupun kita rasa sudahlah, terlalu banyak tekanan, Betul. ambil jalan senang sajalah. Itu dulu Susah Agung Tubuhan Bersama-Sama atau jadi profesor di Amerika, atau jadi penasihat Tayyip Erdogan. Betul. Betul. Ada, semua tahu tu pelawak ni. betul. Semua tahu. Betul. Tapi tidak ada yang keluarga terdekat yang merasakan harus mendukung cakap begitu. Bagi mereka berjuang. Kita orang kampung dari Cowok Tokun, ini yang tempat yang kita selesa. Ya. Wow. Okey, sekarang kita borak sikit pasal keputusan daripada Attorney General kita, ya, yang baru-baru ni cakap pasal kita dah melalui drama tentang pemilihan tu semua. Itu satu drama yang sangat besar bagi kita, tetapi di penghujung drama tu kita semua dengar, satu rakyat Malaysia dengar yang di-Pertuan Agong cakap siapa yang terpilih kena buat undi percaya. Kan dia cakap terang-terang, siapa yang terpilih sebagai Perdana Menteri bila buka parlimen nanti kena buat undi percaya. Dan apa pula tiba-tiba yang kita orang sebagai rakyat biasa ni tak tahu apa benda, tiba-tiba Attorney General, Peguam Negara cakap oh tak perlu. Kita macam okey, tadi korang cakap korang dengar cakap yang di Pertuan Agong, tapi sekarang ni tak perlu. Apa ni semua ni? Ya, dia membingungkan. Peguam negara ni, mana peguam pergi negara. Betul. Bunyi pun ya. Dan dia hadir. Ya. Peguam negara hadir dalam pertemuan yang di-Pertuan Agong dan timbalan di-Pertuan Agong, Tunku Raja Nazrin di Istana Negara, menemui ketua-ketua parti yang besar, 8 ketua parti, termasuk Keadilan, di UMNO, DAP, Amanah, Warisan, Pejuang, dan itu lebih kurang. Cuma dengan GPS itu Tuanku Agong adakan sebelumnya melalui Zoom. Apa yang disebut oleh Agong? Pertama, beliau menjangka menang kalah itu tipis sekali. Kalaupun ada yang menang, maka harus ada semangat kekitaan bersama. Betul, Disebut togetherness. Yes, betul. Kemudian ya mungkin maksudnya unity itu tidak. Okey. Setuju? Semua setuju. Kemudian yang kedua, siapa yang diangkat harus diberikan kerjasama dan memulakan dengan undi percaya. Baik. Tuanku Raja Nazrin menambah, mengatakan dalam menyokong pandangan yang di-Pertuan Agong dengan mengatakan harus menjadi agenda pertama dalam sidang parlimen. Setuju? Setuju semua. Baik. Peguam negara pun ada. Saya tak nampak di ujung, saya belah kanan Tuanku Agong. Jadi dia ujung, dia angguk tak angguk. Tapi dia tak kata apa. Jadi pada masa itu semua sependapat. Kemudian Agong menitahkan dalam kenyataan Istana Negara bahawa perkara ini harus dilakukan, iaitu undi percaya. Tak semena-mena keluar kenyataan Peguam Negara nak jaga yang di-Pertuan Agong, tak payah undi percaya. Ini amanda ni. Dalam konvensyen negara kita dan semua negara-negara demokratik Commonwealth, lepas pilihan raya mandat baru. Di antara itu siapa yang bertukar ganti harus memohon undi percaya. Tun Hussein On lakukan. Ya, betul. Si Abdullah Badawi lakukan. Betul, betul. Sebab Tan Sri Muhyiddin tidak. Betul, sebab betul. tu dia merudum. Ya. Dan sekarang Datuk Seri Sabri sehingga ini, wallahualam sehingga ini belum. Tetapi dalam pertemuan kami dengan dia bayangkan seolah-olah tak perlu. Saya bagi nasihat. Saya kata ini kami dengar sendiri daripada Tuanku Agong. Tapi yang lebih penting daripada itu, perlembagaan, keabsahan, legitimasi. Kemudian Tuanku Agong sebut. Kemudian Tuanku Agong menitahkan. Ya, jadi betul. itu kita tunggu. Actually untuk legitimasi tu saja. Pasal Datuk sendiri ada bagi statement
yang pembangkang tidak akan menyusahkan, ia akan mempermudahkan juga, bukan? Isu apa undi percaya ni. So apa yang diorang takut sangat kalau Dia benda takut sama-sama dia lah. oh, sama-sama dia. Pembangkang dah cakap okey dia orang pula. Kita kata boleh. Cuma kita ada gundi lah nak okey. Takkan okey. Kamu nak ambil duit tanpa tanda, okey. Kamu beli vaksin tak tahu harga, okey. Orang mati 300 orang satu hari mati. Tak boleh. Jadi lepas tu kita bincang. Soal anti-hopping law, maknanya lompat-lompat ni, soal pelaksanaan vaksin, soal kemudahan hospital, soal ekonomi rakyat. Itu kita bincang dengan Datuk Seri Osman Sabri, dan saya ucap terima kasih sekurang-kurangnya. Dia menunjukkan suatu teladan yang permulaan yang baik. Panggil, jemput saya, orang kata, "Oh Anwar, tak sempat mana buat apa pergi." Dah dijemput, kita pergi. Itu pun kadang-kadang kawan-kawan kita keras. Betul Malah nak tengok muka, jangan. Tapi itulah yang saya kenal Datuk Seri, memang sentiasa akan give face, akan bagi muka pada orang. Pasal untuk kebaikan kan. So ni nak tanyalah, tak tahulah nak ceritakan tak betul ke dia yang Amat Berhormat Perdana Menteri cakap tak payahlah dipercaya. Ada ke cakap macam tu? Dia bagi gambaran macam tidak akan. Dia kata tak apa keperluannya. Dan ini kemudian Peguam Negara mengiyakan cakap dia. Bukan convention, bukan perlembagaan, bukan titah raja. Okey. Tapi saya sebagai sahabat dan juga sebagai ketua pembangkang, tanggungjawab saya mengatakan jangan. Betul. Harus lakukan. Kalau kita ada perjanjian ini dan ada undi 18, jangan kita khianati betul. orang muda. Orang muda, betul. Jadi kalau semua itu diperlakukan, termasuk ekonomi, kita minta tambahan 45 bilion untuk rakyat yang miskin, menganggur, untuk dibantu supaya tak payah hari-hari ini cari duit, beli ayam, beli ini dok. Betul. Tanggungjawab kerajaan patut kita mudahkan sedikit. Betul. Kalau itu dah lakukan, saya bagi jaminan. Baik. Kita tak kacau. Jaga rakyat, kita sokong. Betul lah kan. Bukanlah maknanya kita setuju dengan dia. Yalah. Kita nak turunkan suhu politik ni yang terlalu panas ni. Seperti yang dititah oleh Yang di-Pertuan Agong lah kan. Dia yang sendiri minta betul untuk sama-sama ada ceasefire. So dua-dua buat kerja sama-sama untuk bantu. Adakah itu sekarang ni sedang berlaku pada pendapat Datuk Seri? Sekarang tak ada apa yang berlaku selain daripada pengangkatan. Bukan pengangkatan ekonomi rakyat, pengangkatan sebagai menteri kanan dan duta-duta atau bertaraf duta, bertaraf menteri. Itu dia yang kita saksikan. Saya percaya akan ada juga beberapa program, tetapi tidak seperti mana yang kita sebut. Ya. Sebab sekarang ni tak boleh pandang ringan. Kononnya vaksin dah berjaya. Betul, tapi kita lambat berapa lama? Betul. Saya sebut, Afrika, kalau ingat 1 hari bulan Jun, berdasarkan kajian beberapa universiti termasuk Universiti Washington, tatkala kerajaan, menteri-menteri dan ketua pengarah mengatakan akan berkurangan kerana kematian dan kes positif dalam beberapa minggu lagi. Tapi saya tidak setuju. Saya kata kalau berdasarkan kajian, pada masa itu yang mati sekitar 5,000. Saya kata projection kalau sehingga bulan Oktober mungkin sehingga 17,000. Sekarang dah bertambah. Dan kalau ikut unjuran kita mungkin meningkat lagi. Jadi perkara ini bukan perkara yang ringan. Tapi kalau dengar dia, boleh, baik. Padahal PPD ini berapa lama dah? Betul. 4 bulan terus. Betul. Tetapi keadaan tak terkawal. Kerana PKP pun tak betul. Kalau buat betul-betul 2 minggu ke 10 hari. Betul. Orang macam mana kecewa pun ada kesan dia. Jadi ini dah picu belakang kilang dan sebagainya. Betul. Itu satu lagi persoalannya juga, orang yang telah mengendali situasi COVID tu masih lagi berada di dalam kerajaan. Yang sama kan? Pak. Kita lihatnya. So macam apa yang kita boleh harapkan perbezaan yang akan berlaku? Datuk Seri? Semua tahu. Kalau orang Jakarta bilang capek Pak, kesannya sama. Ini selalu saya lihat dalam social media banyak menyebut yang Albert Einstein, betul. mengulangi perkara yang sama dan mengharapkan
hasil yang yang berbeza. beza. Itu tidak siuman namanya. Betul. Bukan tidak waras. Ya, betul. Betul, itu dah betul. Ya. Masuk ke kategori tidak siuman. Sangat Disebut insanity. insanity, betul. Tapi benda tu memang banyak di dalam culture kita sebenarnya. Banyak contohnya orang berniaga. Kadang-kadang dia buat benda yang sama aje. Tak perniagaan tak naik-naik kan. Tapi itu satu kata-kata yang sangat-sangat bermakna kerana betul apa yang Aflin, itu kalau cakap berniaga buat nasi lemak apalah, dia tak korbankan rakyat. betul. Paling tidak keluarga dia masalah sikit, kena mutu nasi lemak tu tak meningkat. Tapi kalau menteri, kalau jemaah menteri, itu satu generasi, dua generasi, dia masalah pelajaran kita. Apa nasib anak-anak kita sekarang? Saya berfikir apa perasaan dia orang ni bila kematian tu semua, kalaulah kita tak cakap kecuaian ke apa, tapi mereka sebagai menteri, bukankah itu tanggungjawab dia? Dia orang tak rasa macam tak boleh tidur malam ke memikirkan tentang kematian ni semua? It's on their head tau. It's actually on their head. Ini maknanya dia terperangkap dengan data dan angka je. So, hari ni 312 meninggal dunia, semalam 311, ataupun semalam 315, hari ni 310. Maknanya sudah ada kebaikan, perubahan. Dia lupa bahawa setiap yang meninggal itu mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin kakak, mungkin anak. Jadi dan kesan rumah tangga yang berkecai. Dan saya lihat ada di Port Dickson, ibu bapa meninggal, tinggal anak-anak kecil. Dia patut menyentuh hati nurani kita. Memimpin ini kalau tidak ada rasa belas kasihan, compassion, dan tidak menyentuh perasaan hati nurani, dia tidak akan berkesan. Kalau kita tengok sejarah Islam, Rasulullah SAW, para sahabat yang berjaya, semuanya itu bila tentang orang miskin, tentang jiran, sekarang Islam, kerana Yahudi, kerana Kristian, semua mengesankan, menyentuh dia. Ini yang menjadikan negara itu berhasil. Tapi ini saya tengok, saya tak mau tuduh kata mereka tidak kesan, kita tidak tahu. Ya, betul. Dia tidur tak tidur, tapi nampak pagi segar lah. Keluar TV nampak segar lagi kan. Tapi kita satu hal yang ini waktu derita rakyat, sengsara rakyat. Ini yang patut kita tekankan. Tak apalah giliran siapa jadi menteri. Ini saya sekarang bertanggungjawab mengurangkan derita rakyat. Kalau itu pandangannya lain. Okey, Datuk Sri boleh baca tak saya punya iPad ni belakang dia tulis apa? Kat atas ni. Atas pada iPad tak nampak. Terbalik iPad ni, patutlah. Patutlah. Wow, tanpa keberanian mimpi tidak bermakna. Tu. Ini adalah kata-kata salah satu filem yang saya buat, Soal Hati. Dalam tu ada satu dialog dia cakap pada pada Era Fazira ketika tu. Dia kata pasal dia ni asyik saya ingat Era Fazira, tapi tak ingat apa dia kata. Yelah. Saya pun tak ingat sebenarnya. Tapi ni dialog ni menjadi pegangan hidup saya. Tanpa keberanian mimpi tak bermakna. Kita guna kita bermimpi kalau kita tak berani. So kita relatekan juga dengan sekarang ni apa yang sedang berlaku. Sebagai ketua-ketua kerajaan, mungkin Perdana Menteri, dia orang pendapat Datuk Seri, perlukah mereka ada keberanian untuk buat something drastic untuk membantu keadaan sekarang ni? Saya terharu dengan itu, dengan apa yang Hafli dikatakan itu. Betul. Bila keadaan masa saya hadapi pun, saya kata kalau kita tak ada risiko, apa perjuangan? Betul. Tapi juga satu tahap yang lebih tinggi. Betul. Tapi keberanian membuat sesuatu yang benar, yang baik. Apa ujiannya? Seorang Perdana Menteri dilantik. Keberanian pertama, mengangkat orang-orang yang ada kewibawaan, keterampilan untuk memimpin. Dan berani mengambil risiko, mengatakan baik kalau kamu itu track recordnya, prestasinya sangat lemah, kamu tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya.
Ini tidak berlaku. Saya ingat umpamanya bila saya menjadi pemangku Perdana Menteri dalam masa singkat, ya, saya masa itu soal rasuah juga dibicarakan, ya. Rasuah mungkin tidak separah sekarang, tapi memang rasuah itu dah mula menular. Maka dengan pada ketika itu, ya, SPRM itu disebut BPR, Betul. Badan Pencegah Rasuah. Jadi Badan Pencegah bincangkan, dia kata, Sri, sebaiknya kita bagi kekuatan kepada BPR. Pegawai cukup, dana cukup, tahap profesionalism ditingkatkan dan beri sedikit ruang untuk kebebasan. Kalau tidak, masa itu saya UMNO diselamatkan, pembangkang ditekan. Baik. Saya fikir, renung, dan saya tahu risiko dia. Tapi saya beritahu kepada mereka, siapkan, saya push juga. Ditentang. Baik. Oleh parti sendiri. Bukan oleh parti, oleh dalam Barisan Nasional, dalam kabinet masa itu. Kemudian wahyu dari atas mengatakan kaji balik. Saya bawa balik ke kabinet. Masa itu saya mengatakan, sudah-sudah, kalau tidak korup jangan bimbang. Sebab akta ini untuk menekan yang korup. Termasuk satu peruntukan yang sangat kontroversial. Kalau kamu ketika kamu berkuasa mengumpul kekayaan yang berlebih-lebih, cara yang tidak halal, kemudian tidak dapat dikesan pada saat itu. Dikesan 5 tahun, 10 tahun yang lepas. Kemudian akta itu membolehkan kamu masih terus. Wow. Ya, itu kontroversial dan banyak yang menentang. Akhirnya saya teruman. Tetapi saya tidak menyesal. Sebab itu sesuatu yang mesti dilakukan. Okey, maksudnya lepas akta tu di depan kan diajukan, kes Datuk Seri bermula. Ya, di antara yang mencetuskan tindakan adalah kerana saya bukan berkeras, tapi saya kata, apa lagi moral? Saya nombor 1 di Malaysia. Kalau saya tidak memberikan satu harapan, kekuatan, nyatakan rasuah ini sudah mulai menular di kalangan pimpinan, pejabat awam dan juga sektor perniagaan, maka negara akan hancur. Jadi kita teruskan, walaupun kemudian peguam negara ketika itu dengan sendirinya tidak lagi mendengar saya dan cuma mengurangkan kuasa dan kekuatan di situ. Tetapi itu menjadi di antara yang mencetuskan kemarahan. So ketika itu Datuk Seri jadi acting PM. Kerana apa? Kerana PM pada ketika itu tengah buat apa? Tonton dia kan masa itu. Dia bercuti di UK dan di Latin America. Okey. Itu berapa lama tu? 2 bulan lebih. 2 bulan. So dalam 2 bulan lebih ni sempat untuk, walaupun hanya menjaga, tapi sebagai Perdana Menteri membuat keputusan untuk mengajukan satu akta lah ni kan, yang diketengahkan untuk memperbaiki keadaan politik dan negara pada ketika itu, yang ditentang oleh semua orang. So apa yang menyebabkan Datuk Seri go against the grain masa tu? Sejak saya mahasiswa, memimpin mahasiswa Universiti Melaya, PBMUM, sampai pelajar Islam, kemudian ABIB, kita bicara rasuah, menentang rasuah, negara rosak, tanam titik kecon di Thailand, Shah Iran di Iran, dan semua contoh-contoh itu kita bawa. Kemudian sekarang kita ada kuasa, undang-undang itu pun lemah. Betul. Jadi saya rasa setelah puluh tahun berbicara, harus ada sedikit kekuatan. Apa hak saya memimpin? Kalau saya lebah daripada orang yang dipimpin. Ya. Dan saya takut dengan akta yang kuat menentang rasuah. Dia tidak bertuju kepada sesiapa. Dia tidak menuduh sesiapa korup. Betul. Tetapi ramai yang takut. Iyalah, menggelupur lah semua. Baik. Okey, kita tanya sikit pasal generasi baru. Generasi baru, pemimpin-pemimpin yang baru. Macam kita dulu ada borak sikit, macam Datuk Seri pun ada cakap, yalah, walaupun muda tak semestinya
pemikiran dia orang tak terikat dengan penyamun-penyamun. Dulu ada cakap. Tapi mungkinkah tiba juga masanya untuk kita melihat anak-anak muda sebagai orang-orang yang boleh memacu kebangkitan negara kita untuk banyak yang saya dengar lah di luar sana adalah macam they tired of the same old faces. Dah macam alah lagi-lagi muka ni. Ini yang jadi balik ni, kerajaan gagal zero ke kerajaan 2.0 ni pun balik-balik muka tu juga. So dan the whole atmosphere of the politics ni macam dia orang butuhkan muka-muka baru. Mungkin tak semestinya muda-muda yang tak berpengalaman, tapi mungkin muka-muka baru. Macam mana pandangan Datuk Saya setuju. Saya ingat kalau untuk kejayaan, kalau kita lihat dari sirah Rasul sehingga kemudian mesti beri ruang kepada anak muda. Ya. Melatih mereka, beri pencerahan kepada mereka dan beri ruang. Saya ingat di antara parti-parti keadilan itu agak ke depan. Ya, ya. Bukan saja setakat beri jadi ahli parlimen atau senator, dan kita baru angkat senator wanita yang baru yang di kalangan juga muda, tetapi memberi ruang kepada mereka untuk menjawat jabatan-jabatan penting dalam parti. Betul. Dan ini harus dilakukan terus menerus. Dan saya percaya dalam menghadapi pilihan raya akan datang, kita cuba akan tonjolkan lebih ramai tokoh-tokoh muda. Dia tidak mudah dan teori sekarang. Ya, betul, betul. Yang lama dia kata kami dah banyak berjasa, akan merajuk, bergempah pula, sekarang balik file dekat saya. Itu semua saya kena telan lah ya. Betul. Jadi ketua. Dia kata, oh Anwar you pun tak mudah, pasal apa you nak buang kami? Jadi saya kata betul lah, jadi kena ada sedikit orang pengalaman. Dia cakap, ini gabungan. Islam dia meletakkan satu gabungan yang sangat cantik. Dia tidak pro orang lama, dia tidak pro orang muda. Dalam jamaah mesti ada gabungan mantap di kalangan generasi lama dan generasi muda. Tapi landasan dia apa? Adilisme. Bukan landasan dia berebut jawatan, atau seperti yang saya katakan, orang lama yang bersekongkol dengan rasuah, atau orang muda yang bersekongkol dengan orang zalim dan rasuah. Betul. Kerana ini berlaku. Betul. Tetapi takkanlah dalam berjuta-juta tidak ada yang baik. Betul. Jadi kita gilap yang baik itu. Tak angkat mereka. Baik. Okey, sekarang ni kita nak balik pada mantan Perdana Menteri kita Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin yang baru-baru ni dilantik menjadi pengerusi Majlis Pemulihan. Okey. Bertaraf menteri. Okey, basically dah naik menteri balik kan. Dia mengundang tohmahan daripada orang semua, orang ramai. So pendapat Datuk Seri sendiri tentang perkara ni apa? Ni secara jujurnya pasal saya pun ingat okey, alhamdulillah lah Tan Sri dah boleh rehat pasal dia pun tak sihat apa benda semua. Mungkin itu kehendaknya dulu. Ini kita sangka baik semua orang kan. Dan juga ramai kawan-kawan dia pun rasa macam okay, it's time for him to rest. Orang pun wish him well kan. Tapi tiba-tiba sekarang ni dimasukkan balik ke Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri. Yang pemulihan negara ni saya rasa tekanannya hebat juga ni. Kan Datuk Seri, pendapat Datuk Seri? Saya pasal mungkin dulu ada ketika kita ingat Tun Mahathir ke yang naik, Datuk Seri ke yang naik jadi ketua pemulihan negeri ni kan. Pemulihan negara ni. Dia Tan Sri Muhyiddin ni memang sahabat saya lama juga. Ya. Dan sebelum menghadap Tuanku Agung sempat saya cakap telefon agak panjang dengan dia. Saya tidak anggap itu pengusaha peribadi. Tapi pada pandangan saya itu keluar, kita doakan mudah-mudahan insya-Allah dia sihat. Tetapi dalam konteks ini dah jadi Perdana Menteri setahun setengah. Boleh buat segala yang patut dilakukan. Tetapi ternyata buktinya dari sudut ekonomi memang merudum. Betul. Pengangguran bertambah. Dasar pengendalian COVID tidak berhasil. Kematian itu meningkat jauh lebih besar seperti mana yang kita saksikan dengan angka sekarang. Jadi kalau ikut saya, tidak wajar dia dibebankan dengan tanggungjawab baru setelah terbukti sebagai Perdana Menteri lebih tinggi kuasa, lebih
tinggi wewenang untuk mengendali masalah ini. Wewenang ya. Ruang. Masih ruang. Dan- Baik. Masih. Jadi apa faedah dia? Ini korang cuma nak kompromi. Jadi akhirnya Perdana Menteri Ismail Sabri dia lebih fikir soal pakatan dan percaturan untuk mengekalkan kuasa tapi tidak menjamin kepentingan rakyat. Okey, satu soalan, bila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, ya, dan tiba pula masanya Datuk Seri memilih kabinet, ya, apa perbezaannya yang Datuk Seri akan lakukan dalam pemilihan kabinet itu sendiri? Because mungkin pasal ini dah menjadi pada saya norma dalam sistem demokrasi yang di mana parti-parti semua masuk, yang kita juga mesti memerlukan sokongan daripada parti-parti yang lain untuk menjadikan kerajaan. So masa kita orang terfikir macam kenapa dia tak letak orang yang bijak di dalam sains di tempat sains, orang yang bijak dalam kedoktoran di kesihatan. Tapi kemudian kita tengok, ialah dia nak kena bagi muka pada parti ni, dia nak kena bagi muka pada parti ni, walaupun orang yang masuk tempat tu mungkin tidak ada sebarang pemahaman tentang portfolio yang telah diberikan tu. So macam mana Datuk Seri sendiri, kita boleh kongsikan mungkin your dream cabinet, your dream government will look like? Afri tanya soalan. Kalau saya jawab, itu yang dia orang tak nak saya jadi Perdana Menteri. Okey. Saya jawab, saya kata kita nak wibawa, nak rasuah yang pintar, yang ada keterampilan. Dia dipikir rasuah penggagal. Checklist dia. Checklist ni maknanya aku dah out. Tetap dia tak sokong. Baik. Tapi saya percaya dalam semua parti, walaupun parti yang saya bermusuhan, ada tokoh-tokoh sekiranya kita adakan suatu suasana kesepakatan atau yang disebut oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong, togetherness, bekerjasama semua pasukan, masih ada ruang walaupun lebih terbatas daripada kalau ikut cita-cita saya sendiri. Ya, betul. Tetapi kita terima kenyataan itu. Ya. Tetapi tak bolehlah orang yang betul-betul dah gagal, tidak ada keupayaan, track record yang lemah, akhlak yang bobrok, itu dia angkat. Ya, betul. Tak boleh. Betul. Ini yang saya bedakan bahawa setengah tak boleh. Baik. Dan kita ambil juga kesempatan tonjolkan juga tokoh-tokoh baru. Ya, betul. Jadi ada gandingan yang lama, ada yang baru. Okey. Datuk Seri, sedikit tentang PRU 15. Bila rasanya PRU 15 ni? Tu saya kena bertanya bomo. Kan? Dia gini, kerajaan baru dan semua tahu tanggungjawab bersama menangani masalah COVID dan ekonomi. Sebab itu kita katakan kita pun tak desak Pilihan Raya. Betul. Tapi nampak perundingan tu terputus. Belum tahu ke mana sekarang. Kita bagi cadangan balas, berhenti. Jadi tidak ada kesungguhan untuk memupuk persafahaman itu. Tapi pilihan raya, kalau keadaan itu tambah baik, saya tak mau bunyi macam kerajaan ni 2 minggu akan terkawal, 2 minggu lagi terkawal, 2 minggu daripada bulan Januari, 2 minggu, ya akhirnya dia betul. Ya, betul. Sebab 2 minggu lagi akan datang. Jadi setiap 2 minggu dia kata 2 minggu. Ada dah benarnya besok. Ya. Tapi sekiranya keadaan tambah baik, mungkin Julai atau selepas itu harus ada pilihan raya supaya betul kita bagi mandat kepada kembali ke mandat kepada rakyat. Kerajaan sekarang bukan kerajaan yang beri mandat. Betul. Ini yang selalu sudah Mak Sabu bergurau. Kalah jadi kerajaan, menang jadi pembangkang. Ya, betul. Okey, Datuk Seri, sekarang ni tentang just question tentang persiapan. Okey, adakah Pakatan Harapan dah mulakan persiapan untuk PRU ataupun apa sekarang ni langkah-langkah yang akan dipertingkatkan untuk memberitahu kepada rakyat
lebih mendalam, even mereka di atas pagar, mereka yang anti kepada Pakatan Harapan, macam mana komunikasi naratif Pakatan Harapan akan disampaikan? Kita harus tingkatkan usaha itu. Sekarang belum mencukupi. Baik. Tetapi sekarang ini kalau tumpuan macam COVID, dia orang mengangguk, kata dia Podikson. Kegiatan politik itu saya Minimumkan, ya betul. Tapi yang ada ialah bantuan makanan, kesihatan, itu yang dilakukan saban hari. Tetapi dalam beberapa perjumpaan kita dengan pimpinan parti, baik keadilan ataupun dalam PH, itu persiapan itu kita harus mulai pada sekarang. Dan satu mesej penting kepada rakyat ialah jangan rasa hampa dan kecewa dengan apa yang berlaku. Karena kalau itu berlaku, maknanya kekecewaan itu akan membolehkan orang yang paling tidak disenangi memimpin. Ini bukan perkara baru daripada falsafah Yunani, daripada Edmund Burke, daripada Erdogan, semua cakap yang sama. Iaitu sebaik ada rasa kekecewaan di kalangan rakyat, tidak menyertai dan mendukung perubahan politik, maka yang paling lemah akan menguasai keadaan. Baik. Komunikasi kerajaan sekarang kepada rakyat tentang agenda-agenda diorang ataupun pasal pada saya di kerajaan yang dahulunya, antara masalah besar adalah komunikasi dengan rakyat tentang apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang berlaku. Diorang buat darurat pun tak diexplainkan kepada rakyat darurat tu macam mana, adakah darurat. Komunikasi ni sangat penting pada saya pasal rakyat lost dalam sampai SOP pun dah tonggalangan tak tahu boleh ke ni, boleh ke 3 orang, boleh ke 2 orang, dah tukar pasal dia asyik tukar. So komunikasi pada saya yang membuat rakyat marah sekarang ni kepada kerajaan sekarang ni, pasal komunikasi macam korang ni budak-budak, korang tak payah tahu, biar kita buat, nanti kita just let you know what to do. So, orang tak ada involve dalam rakyat lah sendiri, tak ada rasa macam dia ni sebahagian daripada proses nak memperbaiki negara. Kita tahu banyak macam korporat-korporat, syarikat-syarikat lain yang juga ingin membantu kan. Kalau dia kata okey, korporat boleh tak bantu, mesti banyak yang bangun cakap okey kami join sekali untuk bantu. Komunikasi tu macam mana? Kalau saya boleh tokok, yang pertama dasar tu kena betul. Kalau dah macam darurat, dia nak komunikasi macam mana? Ya, betul. Okay. Ada, saya sebut sebelum ini, 70,000 penyelidikan atau kajian mengenai masalah COVID dan penyelesaian. Tidak satu pun mencadangkan darurat sebagai penyelesaian. Di negara kita masa itu 700 kertas kajian oleh para pakar. Tak satu pun menyokong atau mencadangkan darurat sebagai penyelesaian. Sekarang terbukti. Ya. Baik. Bila dasar tu lemah, penyampaian itu memang tidak mungkin baik. Tetapi Aflin kata betul, kadang-kadang dia lebih dipersulit kerana tidak ada usaha yang berkesan untuk menyampaikan maklumat secara lebih berkesan. Dan ini menimbulkan rasa macam melelahkan kerana rakyat. Kita susah dan apa yang mereka lakukan tidak membantu. Ini tidak bermakna kerajaan tidak berbuat apa pun yang baik, ada, dan mana kerajaan juga ada. Tetapi ketimbang atau berbanding dengan keadaan, keupayaan mereka, kewangan mereka, itu mereka harus lakukan lebih. Saya tengok kegagalan mereka agak transparent, ada ketelusan menjelaskan ini kerana ada hal yang mereka tidak bagi tahu, ya, termasuk vaksin, berapa kos mereka tak tahu, berapa dapat, dari mana beli, kemudian ini dewan-dewan yang besar-besar digunakan PPV ini nak sewa, mengapa tidak pakai klinik-klinik berapa yang sudah sedia ada kan? Ya, jadi ada kos pembaziran yang banyak di situ. Kemudian tender-tender guna darurat, tender berbilion, lulus sana lulus sini, termasuk 5G berapa ni, kita tak tahu. Ya, jadi pada ketika darurat 5G punya kontrak boleh keluar berbelah bilion, orang tak tahu. Siapa nak bayar akhirnya? Rakyat.
ini kalau rakyat tahu, saya yakin kalau rakyat ada pencerahan, rakyat tahu tanggungjawab dia, dia tidak mungkin ketepikan hak dia untuk menentukan pimpinan. Keadaan negara kita secara financial macam mana, Datuk Seri? Adakah kita ni okey lagi ataupun macam mana keadaan rasanya? Ada yang katakan hampir muflis. Saya tidak fikir begitu kerana kita threshold ataupun landasan yang lebih kukuh sebelum ini ya. Tetapi maknanya keupayaan kita itu memang jauh terbatas sekarang. Dan ini boleh dipulihkan kalau ekonomi kita itu meningkat dan ada keyakinan. Ni tidak ada keyakinan. Pelabur dalam negeri pun tak labur, di luar negara pun tidak datang. Kerana dia tengok keadaan kerajaan begitu. Sebab tu dengan kebijaksanaan yang Pertuan Agong menyebut tentang togetherness, supaya kalau dapat kita ada kesepakatan ini, maknanya pelabur tahu ini kerajaan ni akan kekal sampai pilihan raya. Ya. Okay. Betul. Dan tetapi ini tidak berlaku. Kerana semua menjangka kalau menang tipis sekali. Dan memang benar. Sekarang ni 4 majoriti, 3-4 majoriti. Sakit 2 orang, tinggal 2. 2 orang tak sokong, dah jatuh. Jadi ini yang menimbulkan keresahan di kalangan rakyat dan di kalangan pelabur. Jadi kalau ini tidak meningkat, kedudukan rakyat seperti ini, pengangguran, kesusahan, hari-hari berkiu kat pejabat minta makan, ini mengaibkan. Betul. Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak. Dapat borak lagi dengan Datuk Seri Mat Best. Hari ni tak ada cekodok, tapi maybe next time kita dapat Cekodok ada tak ada, cuk udang tak ada. tak ada. Apa pun tak ada. Sembang aja. Tapi thank you so much. Daripada feedback perbualan kita yang lepas, ramai yang sangat seronok dapat tengok Datuk Seri dalam keadaan santai yang macam rasa macam ni aku tengah dengar Datuk Seri yang di sebalik politik, yang walaupun kita berbincang pasal politik juga, tapi perasaan yang macam last time tu yang marah tu pun keluar apa benda tu, itu yang ramai orang sangat-sangat suka tentang Datuk Seri. Betul, dia kat Sengal tengok dia dengar macam tengah syarah, iyalah bersyarah. Dia 10,000 orang garang. Betul. Garang 10,000 nak dengar macam mana? Betul. Ini kan seorang kita semua. Betul. Pasal itu yang best. Di depan 1,000 orang ada cara dia, depan seorang ada cara dia. Betul. Okey, sekarang ni boleh buat macam ni. Macam ni. Macam ni di bawah. Yang ni macam ni. Okey, tunjuk kat kamera. Okey, yang ni atau yang ni. Yang ni, buat yang macam ni pula. Buat ni macam ni. Macam ni. Okey, yang mana? Yang ni ke yang ni? Saya ingat yang ni lah baik. Baik. Okey. Daripada kami, Assalamualaikum, take care, bye.